dan kita jumpa lagi dalam ruang bicara secara langsung dengan Anda. Dan topik yang kita pilih pada kali ini, NGO, sokong atau bantah. Ini perkara yang kita lebarkan untuk sama-sama kita berfikir bagaimana kita memberikan pandangan dan juga pendapat tentang NGO ini yang tumbuh bagaikan cendawan. Dan pastinya Anda boleh berinteraksi bersama kami secara 0320594624 ataupun 4625 di ujungnya. Lontarkan apa saja, pendek, padat dan tegas, dan tidak meleleh. Dan yang paling penting dia mesti pada TV kerana semua itu akan patuh kembali dan kita tak dengar apa yang anda cakap di rumah. Baik, bersama saya tetamu yang kita undang ke studio, Saudara Muhammad Ridwan Abdullah, Presiden Ikhlas yang agak sibuk sepanjang masa dengan NGO-nya. Selamat datang ke studio. Baju ikhlas, baju ikhlas, hati ikhlas, perjuangan ikhlas. Dan bersama saya juga adalah Nur Hazran Muhammad Nur, nama undang-undang, Cik Nur, apa khabar? Baik, semalam kita juga lah secara telefon. Sobat tak ubah hari ini di studio. Mungkin dia bagi hint untuk sama kita di studio malam ini. Baik, kita bincang satu tajuk yang agak penting akhir-akhir ini kerana kalau kita nak bandingkan soal tumbuhnya NGO sebagai cendawan itu, saya nak bermula dengan definisi NGO bagi kita sama-sama memahami, menghayati apa sebenarnya tujuan perubahan ini? Sebenarnya semua NGO itu telah orang kata apa, diletakkan oleh United Nations. Satuan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam tahun 1945. Sebagaimana kita tahu, PBB adalah di mana government dengan intergovernment interaction untuk meyakinkan dunia ini ada orang kata apa, setengah-setengah isu yang diorangkan lonjakan ke kebaikan duniawi lah, in a way for the world, kan. So bila dia orang menyatakan terma the first term tu NGO tu keluar pada 1945. Selepas itu apa tu dia orang meletakkan NGO sebab dia nak bagi kepada masyarakat yang biasa, bukannya pemimpin-pemimpin dunia yang berpolitik dan menjaga keadaan, untuk orang biasa datang sebagai pemerhati. Sebagai observer. Jadi bila jadi observer dan bila dia masuk meeting, ada benda-benda yang boleh dicadangkan untuk kebaikan. Itu idea tu. Itu intention dia. Selepas tu bila pergerakan NGO ni menjadi lebih mantap, the World Bank, mereka meletakkan pula satu destinasi di mana Cik Nur lebih suka destinasi Bank Dunia ni, di mana dia menyatakan dengan izin Cik Nur nak cakap dalam Inggeris, private organisation, maksudnya persendirian lah, private organisation yang pursue activity nak relieve suffering, nak reliefkan kesengsaraan, pembasmian in the interest of the poor. Itu yang mula-mula startnya intention, niat baik NGO ni to protect the environment, provide basic social service dan juga undertake community development. Itu tujuan asal. Itu tujuan asal. Jadi maka situ kita lihat perkembangan dari World Bank, kita lihat organisasi Grameen Bank bermulanya dari Profesor Yunus dari Chicago University untuk membuat research sahaja on microfinancing mengenai wanita-wanita di Bangladesh. Di situ ia berkembang menjadi satu bank yang besar. Jadi jangan dilihat remeh. NGO ni kalau dibuat dengan betul sejalannya dan dengan misi-misi yang betul, Cik Nur boleh nyatakan di sini ada beberapa NGO nanti Cik Nur akan nyatakan yang kedua, mereka di mata dunia sekarang lebih hebat daripada pergerakan politik dan juga keadaan. Baik, kita lihat dari apa yang Cik Nur hujahkan tadi, memang asalnya memang ke arah kebaikan semuanya. Tetapi apabila sampai hari ini kita nampak pelbagai isu yang diperjuangkan termasuk isu pembangunan, isu politik, isu bangsa, ekonomi, sosial dan juga soal keadilan. Saya nak pergi kepada soal ikhlas ini. Arah mana, isu mana yang diperjuangkan dalam NGO yang dipelajari oleh saudara itu? Sebenarnya kita ikhlas nanti memang kita ikut panduan dasar kerajaan. Selepas 13 Mei tahun 69, maka kerajaan wujudkan rukun negara. Rukun negara pada 31 Ogos tahun 1970. Prinsip-prinsip rukun negara adalah ada 5 prinsip. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, kedudukan perlembagaan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini yang diwujudkan oleh kerajaan. Dan kalau kita ambil artikel 10 Perlembagaan Persekutuan, di mana kita boleh lihat memang
memang rakyat Malaysia bebas bercakap, berujar ataupun tubuh persatuan. Memang dibenarkan. Ya. Maka dalam isu NGO sokong atau bantah, kita lihat suasana politik negara apa pun berkaitan dengan politik negara. Kuasa dipegang oleh orang politik. Hari ini rakyat mengundi, orang politik jadi ahli parlimen dulu dalam parlimen. Maka memang dah tentu berkaitan dengan politik. Maka kita ambil kira dalam pasal 2, 3 dan 4, di mana bahagian 3, artikel 3, di mana kita lihat pasal 2 kurungan A, kita mendapati di mana parlimen boleh meluluskan supaya pasal 151, pasal 153 dan pasal 181 tidak boleh disentuh. Memang kita tak berhak untuk sentuh pasal-pasal tersebut. Maka hari ini kita lihat sebelum bagi ikhlas ada 3 kategori NGO dalam Malaysia. Yang pertama baru belajar, yang kedua terpelajar, yang ketiga kurang ajar. Yang mana dari kategori yang bagus? Yang macam ikhlas ni baru belajar. Walaupun bukan kurang ajar lah. Walaupun kita ikhlas ditubuh tahun 2007, memang kita masih baru belajar. Artinya dalam isu ni kita lihat memang hari ini pihak kerajaan adalah Barisan Nasional dan pihak sebelah sana adalah Pakatan Rakyat. Sebenarnya NGO dalam isu masyarakat atau rakyat, ikhlas khususnya fokus pada peniaga-peniaga kecil. Kita sebenarnya kita boleh pisahkan, oh dia ni orang Pakatan Rakyat, dia ni orang Barisan Nasional. Bagi ikhlas memang kita bantu semua, tak kira dari Pakatan Rakyat ataupun Barisan Nasional. Maka hari ini kita lihat kita cukup beruntung di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dipilih sebagai Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana beliau wujudkan konsep satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Ini yang kita dapat lihat. Kalau konsep ni diamalkan oleh kerajaan yang sedia ada atau Barisan Nasional, maka macam ikhlas ni saya terpaksa duduk rumah aja, tak perlu NGO turun padang lihat. Dalam konsep satu Malaysia ni memang kita melihat, mendengar dan menyelesaikan masalah. Ini yang sepatut berlaku. Contoh kita ambil isu kacang, ada peniaga telefon, pemimpin, ni YB ni, kawasan gerai ni kena roboh ni. Maka beliau ketua bahagian tersebut kata, saya ada di PRK di Kedah. Nantilah saya balik dia tengoklah. Sepatutnya apa seharusnya ketua bahagian buat setelah dia dengar? Sepatut dia hantar orang, wakil kawasan tersebut. Dah tentu ada ketua pemuda bahagian, ketua wanita bahagian, semua ada. Tapi satu, saya nak bagi kepada Encik Noh, apa yang dikatakan tadi mirip kepada soal NGO ini berpihak. Dan kalau kita tengok yang boleh dan yang tidak boleh, yang pertama itu hubungannya ke arah memastikan soal masyarakat ini terbela di tahap yang pertama. Tetapi bila soal politik dicampur dalam gerak kerja NGO ini, maka ia akan jadi sebaliknya. Jadi mungkin Cik Noh ada pandangan tentang itu. Jadi kalau nak membuat sokongan kepada NGO ni, Cik Noh lebih suka kepada misi dan motif yang tidak berpolitik. Kalau kita nak lihat politik pun, dia mesti dari segi pembelaan rakyat. Tapi pembelaan rakyat tadi tak boleh pisahkan soal politik. Saya setuju tak? Jadi Cik Noh bersetuju setakat alignment tu menyampaikan cita-cita dan hasrat kerajaan kepada rakyat untuk mendaulatkan negara kita. Setakat sama-sama pegang tangan towards orang kata apa, mission yang menjadikan negara okey, bukan untuk satu menggulingkan kerajaan. Jadi hasrat tu penting Jadi bila kita sebagai NGO, sebab ada public survey yang menyatakan rakyat lebih percayakan NGO. Jadi di sini keletihan pada parti politik, NGO ni boleh kata apa-apa. Ambil sebagai contoh saya dari satu umbrella NGO seperti Ikhlas. Tapi Cik Noh letakkan diri Cik Noh sebagai non-governmental individual. Cik Noh panggil diri Cik Noh NGI. Saya banyak memberikan orang kata apa, buah fikiran even dengan penjara kajang. Untuk pemulihan, dasar-dasar pemulihan. Dan banyak lagi grup-grup yang saya
dengan kekuatan misalnya Barisan Nasional. Jadi tak terlampau jauh. Kalau kita dapat negara yang besar seperti Amerika, Bill Clinton ada membuat satu syarahan boleh saya dengar yang menyatakan peranan NGO ini sangat besar bagi kerajaan jika kerajaan tahu bagaimana untuk menggunakan untuk sama-sama. Jadi di sini cikgu nak tambah, cikgu lihat kematangan NGO ni sudah nampak dari segi dalam pengurusan kerajaan yang ada sekarang. Datuk Sri Najib dia telah memasukkan Datuk Paulau. Datuk Paulau kalau kita tahu dia startkan Transparency International. Dia telah masukkan Warta Mutri, Kindra. Tapi sebaliknya apa yang berlaku ketidaksamaan. Jadi di situ motifnya agak berbeza. Jadi bila motif berbeza, kalau kita nak salahkan perjuangan India itu tidak dilangsungkan, padahal peluang telah diberikan, nak salahkan siapa? Tapi Datuk Ali saya nak balik pada pada Ridwan. Saya tak oversetuju sikit sebab Indra itu bukan berdaftar. Dan kalau kita Indra sebagai NGO yang memperjuangkan nasib orang India, kita letakkan kepada MIC, kita letakkan kepada PBB kalau nak dijadikan ini. Jadi dalam soal ini mungkin hati-hati ini penting dalam soal kita menentukan ke arah mana NGO dibawa atau mana membantah atau berikut. Itu bukan soalnya, tetapi cara pembawakan untuk menangani masalah masyarakat. Puan. Jadi kita ambil India dan memang cecah hampir 3 juta NGO. Kalau kita ambil rasio 277,000 NGO. Kalau peringkat antara bangsa boleh katakan 40,000 NGO. Peringkat dalam negara Malaysia 147,000 NGO. Ini kita lihat, kita ambillah tentang politik sekilas. Kami ambil contoh Yang Amat Berhormat PM bersama dengan isteri difitnah oleh pihak lain. Mana pergi ketua wanita, mana pergi ketua pemuda, mana pergi pemimpin kanan dalam UMNO. Akhirnya NGO yang backup, yang sebab pemimpin negara kita menjaga, tidak perlu ada pemimpin negara. Hanya NGO yang bantu, bukan bantu benda yang benar kita cakap benar. Kalau orang fitnah buka-buka, memang kita pun takkan semudah lihat. Kita pun ada jiwa yang beranak. Maka terpaksa NGO yang turun padat. Disebabkan itulah ini NGO. Ada NGO bermusik, ada NGO yang bermusik, NGO cari makan, berbagai NGO. Sebelum pilihan ini akan muncul berbagai NGO. Dan setelah dia umumkan memperkasakan ekonomi bumi putra, tiba-tiba wujud NGO. Berbagai NGO nak kononnya nak memperkasakan ekonomi orang Melayu, tak datang dari mana. Dan akhirnya mereka semata-mata nak dapatkan dana. Ini yang mereka ini buat. Dan ikhlas pada hari ini memang kita sentiasa turun padam. Kita sehingga sabar Sarawak kita turun padam. Memang kita rasa seronok bersama dengan masyarakat. Inilah matlamat sebenarnya yang Berhormat PM. Konsep Satu Malaysia rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Baik Pak, kita akan bincang secara lanjut. Kalau kita lihat tujuan perubahan NGO ini terletak kepada soal-soal yang saya sebutkan di permulaan tadi, soal isu pembangunan politik bangsa, ekonomi, sosial dan juga keadilan. Walaupun ada kalanya kita lihat perubahan NGO ini agak ekstrim, tetapi ia sebagai satu kebiasaan kerana dalam masyarakat majmuk yang berbilang bangsa itu mungkin ia terarah kepada soal pengaruh politik dalam parti-parti tertentu. Dan inilah sebenarnya yang agak merugikan kita. Tetapi kita harus terima